Mama juga cakap peluk lah kan, peluk lah pinggang dia. Macam mana mak dia tu tengok begitu tak? Gitu tengok gini aku gigim. Okay, Assalamualaikum sahabat banyak Jam Besar TV. Syukurlah berjumpa lagi kita di siri Jalan Rocker, siri yang ke-50. Seperti yang saya janjikan, saya jemput Brother Kev di siri yang ke-50. Kali ni nak pegang gitar ke? Tak pegang gitar lah. Ini kita sembang, kita special sikit. Siri yang ke-50 ni saya jemput Brother Kev menceritakan masa kita recording album pertama, Kev Di Singapura. Di Singapura. Macam-macam. Macam-macam kisah kita alami. Suspense, sedih, kelakar, seram, semua ada. Semua ada. Sebab kita recording kat negara orang kan. Pemakanan lah masalah itu kan. Kev cuma boleh bertahan berapa hari kat sana ke? Tak sampai 2 minggu lah. Tak sampai 2 minggu demam. Balik sekejap. Kan? Makanan tak boleh masuk aja. Kan? Kita sampai juga ke mana? Gelang. Kan dia orang cakap Gelang lah. nak cari makanan Melayu kat Gelang kan. Tapi tak boleh. Kita sampai ke Gelang pun kita pemakanan tu tak sama dengan di Semenanjung. Memang tak sama. Kita ni orang kampung. Makan belacan apa semua. Penundanya kita balun kedai mamak, kari ke kari, kurma semua. Itu pun tak boleh juga. Seminggu rasanya kita boleh tahan. Lepas tu makan Maggi. Hari-hari makan Maggi. Hari-hari kita makan mi segera. Mati. Mi segera. Lepas tu kita beli roti pound. Lepas tu kita beli cordial oren. Usum pergi studio cordial oren. Gila. Itulah kita makan. Cicak buat cordial oren. Kau maunya. Si Rosli pula minta macam-macam. Hang buat macam ni kan, macam ni. Buat guide pun sehari tak siap. Gila masa tu. Pengalaman pertama lah. Dengan sound engineer tak tahu cakap bahasa Malaysia. Kita lah buat macam kat Semenanjung kan. Cakap itu cik ni. Dia punya nama je? Helen. Helen. Frankie. William. Boleh tak ingat lah. William dia dan seminggu rasanya. Lepas tu tinggal Helen dengan Frankie. Letih. Kita nak dapatkan sound tu. Kenangan lah. Sebab pakai Ar-Razi lah. Ar-Razi dia terror bahasa Inggeris kan. Sekejap dia pergi kat Kev. Apa Kev, kau tak puas hati? Aku nak ni sekok nak ni lah. Dia pun pergi kat sound engineer. Tapi Ar-Razi dia keluar masuk. Aduh. Problem kita pandai cakap kan. Cuma kita tahu ada 3 je kan. Yes, no, alright. Yes, no, alright. Thank you. Itu je lah. I love you. Ozzy lagi lah. Kau tengok Ozzy first time record lagu Cabaran tu. Dia cakap dengan saya ni apa tau? I wanna sound like dash. Dia tak tahu. Yang sebenarnya Ozzy ni memang kita minat tau. Kita minat macam sound Def Leppard. Ya betul. Sound dia besar kan. Sound dia besar. Def Leppard snare besar. Tapi dia tak pandai nak sampai apa yang dia nak kan. Ras kau gelak-gelak. Ozzy besok kau buat kaset Def Leppard. Tu besok dia buat kaset Def Leppard tu. Tunjuk. Barulah sound engineer tu faham. So far dapat juga kita kan. Dapat. Tapi dia masa kisah perjalanan 50 ni, Jalan Rocker 50 ni mengisahkan saya masa itu masuk track bass. Kev pun dah selesai buat gitar, tapi gitar kena buat banyak kali lah. Buat kalau kita buat recording sampai malam kan. Sampai malam kita buat siap. Lepas tu besok terus dengar, dia ikut mood dia. Besok kalau dia rasa tak sedap, dia akan iris balik. Buat lagi. Banyak lah benda-benda yang remeh-temeh kita. Remeh-temeh lah. 8 bulan rasanya. Studio tu pun sejuk sangat. Studio dengan sejuk, gigil kita orang. Gila. Aku start kena gastrik kat situ lah kan. Situ. So sampai sekarang ngidap gastrik. Makanan tak menentu, benda tak boleh masuk. Yalah, aku pun tak pernah kena demam campak. Tapi demam campak dia lain tau. Dia macam bukan campak. Dia apa dengue. Dengue. Kau ada dengue ke tu? Pergi tak ada. Tapi doktor check. Bawa pergi doktor. Siapa ke bawa? Rosli rasanya kot. Ya ke? Pergi dengan dia, dengan arwah ustaz kan. Pergi. Doktor tu tiba-tiba tukar-tukar so, wah ini dengue berdarah dia kata. Takutlah. You should go back to Malaysia balik kata dia. Kena hantar, kena balik lah. Tu aku tak pernah kena. Tapi dia belah kaki je. Belah kaki ke bawah? Maknanya betih kita lah. Penuh.
Yelah, aku tengok piano bintik-bintik kan. Sebenarnya dia macam campak. Dia macam campak tak kan. keluar. Tu dia. Aku risau ada masa tu. So far itulah okey. Lepas tu sekejap yang menariknya album penerian kita ni. Dia apa? Last kita dapat khidmat apa yang dia macam ni kisah dia. Kita dah siap, Kev dah masuk gitar, siap, lepas tu Razi masuk vokal. Last Razi masuk vokal kan. Yes. Kita orang dah habis. Ozi dah settle, saya dah settle, Kev dah settle. Mula-mula Ozi masuk drum, lepas tu saya buat bass. Kev yang ketiga, plucking, rhythm, power chord, solo semua dah siap complete, baru Arwah Razi masuk vokal. Arwah Razi masuk vokal, lagu fast jalan macam biasa. Tapi vokal yang paling cepat sekali lah. Dia boleh habis ke apa 10 lagu dalam 2 hari, kata silap ke 2? Lama. Ya ke? Lama, vokal lama. Lagu yang 2 hari tu lagu fast. Lagu fast 6 lagu tu 2 hari orang Razi siapkan. Dipukul semua kan? Dipukul semua. Sekali lagu slow, lagu slow dia start pada lagu Wajahmu di Mataku. Okey, cantik lancar. Kesan Cinta okey. Nabila dengan Sayonara. Nak bergaduh Arwah dengan Rosli Selassie. Tak ingat? Arwah Razi dah nyanyi, dah siap nyanyi lagu Sayonara. Sayonara memang dia melodi dia macam Japan sikit kan. Dia stress lah je. Dia stress. Bukan dia je, kita orang lah. Dia nyanyi masa tu dia daripada pagi sampai senja. Rosli tak dapat lagi mood tu. Lalas tu hari tu siap juga vokal tu siap. Besok tu Rosli Selassie datang, dia dengar pagi-pagi, kita orang pergi sampai studio pagi-pagi, kita terus buka lagu yang kita buat semalam. Apa kerja yang kita buat semalam. Dengar, lepas tu Rosli Selassie dengan selamba dia iris balik vokal. Skop hanya iris sekali. Marah dia. Marah lah dia. Skop dah marah. Skop dia cakap dengan aku nak balik Dia nak balik. Dia dah fikir marah. Dia jadi macam aku juga. Dia kata silap orang ni kan. Ini kita cerita lah. Bukan kita cerita apa, kenangan manis kenangan baik. Dia boleh bengang lah. Oi, apa kata dia. Delete kata dia. Hang nak aku ingat. Kalau nak jantan mana. Betul. Itu aku alamak Razi. Satu nampak Rosli cakap apa? Kata dia, aku tak pernah lah kata dia apa, satu penyanyi boleh sound apa. Aku ingat tu senja dah senja dengan malam dah. Aku ingat. Aku dengan Ozi dah menyandar kat tepi tingkap dengan cuaca hujan ni. Aku tengok Ozi kan dia cepat pening. Aduh ya, macam mana ni ya. Aduh, payahlah macam ni, payahlah. Ozi dia macam tu. Aduh, skop ni boleh nyanyi tak boleh nyanyi. Apa benda Rosli nak kan dengan slang Pahang dia kan. Kan relax je. Kau relax je kan. Skop boleh bawa tu. Bergaduh dua orang, si Rosli Selassie dengan Razi. Pasal ni lah, dia Razi ni tak dapat lagi, tak faham lagi apa yang Rosli nak. Masa lagu Nabila belum masuk lagi. Melayu Sayonara aku ingat lagi. Lagu Sayonara tu dia punya verse tu pun dah dekat setengah hari tak jadi apa. Tak dapat. Dah nak bergaduh dia orang. Itu yang Skop dengan aku nak balik je. Dia cakap, mana boleh tinggal 2 lagu lagi Skop, aku nak balik. Tak boleh, aku nak balik. Pujuk tak jadi balik kan. Siap juga siap juga. Bila siap ni cerita pasal mixing. Cerita pasal mixing, mixing kecoh. Memang kecoh. Masa mixing dah lah masa tu sound gitar pun kita problem, sound bass problem macam sebu kan situ kan. Dia gitar ni dia sebab kita pakai Zoom kan. Dia pakai Zoom. Kita pakai dulu Zoom ni yang paling canggih sekali. Kan nak cari yang kelainan, pergi kat Swili, I want a different tunjuk sekali apa ni kan, zoom in bunyi macam dalam corong. Yalah, lagu pendirian tu bunyi macam kita memang sebenarnya bukan kita nak macam tu, kita masukkan kita gila loudness, sound nak besar. Tapi walaupun kita punya sound dia macam corong apa semua, tapi bila kita dapat satu orang tu, Mak Saleh tu kan, dia macam ni. Masa recording pertama kita orang buat, Rosli Selassie kan masa nak dia bawa kaset kumpulan Iklim. Kau ingat tak? Dia compare dengan Iklim. Masa kita orang tak setuju dah. Kau kan? Iyalah. Razi dah singgung macam Iklim pula. Macam Iklim, snare semua drum macam Iklim. Nanti kita diam. Ozi dah tak tahan duduk dah. Tak boleh kan macam gini kan. Ini bukan, tak boleh kan macam ni. Tak boleh. Dia nak macam Def Leppard. Dia nak macam Def Leppard. Relax Ozi ni dia memang dia kelakar, tapi dia jujur. Dia kelakar jujur Ozi ni. Jadi masa tu dah missing kita dengar kat luar, ingat? Kita dengar kat luar, bawa keluar studio, kita dengar satu player kan. Dengar tak puas hati. Buat masa hari pertama kita missing memang kecoh gila. Sampai Eric datang. What's your problem? Apa masalah? Dia kata, saya punya ini good apa? Dia tak tahu saya engineer dia tu, studio tu untuk artis-artis Taiwan. Pop, lagu-lagu pop.
Kita orang tengok kat situ pun poster-poster semua, artis Cina lah. Artis Cina, lagu pun lagu-lagu pop. Bila dia rock ni, dia macam, maknanya kita first artis ya, rock memang trouble, memang trouble inside lah masa tu. Memang gila, masalah dalam, masalah keluaran semua timbul. Hari pertama kita missing tak jadi apa. Dekat mana tu je? Apa nama dia punya? AZ Building, Boss Studio, dekat AZ Building Paya Lebar. Tingkat berapa? Tingkat 3, tingkat 5. Ingat malam kita cari makan tu, yang kita cari makan kedai bawah tu. Seram tempat tu kan. Malam sunyi bangunan tu. Tingkat 5 macam ada benda mengikut. Kita pernah recording malam. Gelap lah situ. Kita pernah recording malam. Lepas tu cakap Rosli tak nak ada recording malam, kita recording siang. Lepas tu kita recording siang je. Tempat tu lain macam. Tapi je sungguh pun macam tu, mungkin kita artis yang pertama lah. Artis pertama lah kita. Bila kita pergi sana, memang sampai sana je macam rockstar. Eric jemput kita dengan BMW kau. Dia BMW bapak besar BMW tu. Duduk di belakang. Duduk belakang kan. Memang rasa lah. Mesti Eric best kan. Eric album best, Eric best. Itulah cerita pasal missing tu. Lepas tu esok harinya buat juga missing. Lalas macam lagu, macam artis Taiwan lah. Dia punya dia punya missing tu dah macam alamak, macam kumpulan Beyond pun ada. Beyond lah. Dia macam konsep macam kumpulan Beyond, kumpulan rock Cina, dia macam Chinese rock. Dia punya konsep jadi macam tu, macam Chinese rock. Jadi masa tu kita pun kena marah Rosli Salsih. Iyalah. Diam. Aku producer. Ikut cara aku. Semua diam. Dengan skor lah yang jaga kita, orang kita. Relax macam kita. Biar Rosli Salsih buat. Masa tu lebih kurang dalam 2 minggu lah, tak silap aku. 2 minggu kita siapkan mixing dengan tanpa kita bersuara. Kita ikut apa saja yang dirancangkan oleh Rosli Salsih. Siap mixing, lepas tu kita balik. Kita balik. Lepas tu Rosli Salsih, masa Abang Dino ada kat KL. Abang Dino kan mesti dia terror, A&R dia tahu market muzik Malaysia punya style macam mana kan. Bagi Rosli Salsih dengar, bagi Abang Dino dengar, Abang Dino reject kan. Abang Dino reject, masuk reject, tak boleh missing macam ni. Jadi Rosli Salsih dah pening-pening. Lepas tu call Eric, Rosli Salsih datang balik ke Singapura dengan Arwah Razi. Dia dua orang. Kita dah tak ikut. Maksud saya care dengan Ozi kat rumah lah, aku pening tak payah. Makan susah. Sebab kerja kita dah habis kan. Kita dah habis, tapi jelah sebab kita wakil dia, macam Arwah Razi ni apa hal dia tetap, walaupun saya ketua bulan, Arwah Razi ni tetap the leader, dia chief, dia tahulah apa benda yang kita orang nak. Jadi Arwah Razi dengan Rosli Salsih pergi Singapura, dia buat lagi sekali mixing lagi sekali. Masa Abang Dino call Eric tu kecoh lah kan. Tapi macam mana boleh masuk satu Mak Saleh tu? Dia cerita macam ni. Abang Dino tak puas hati dengan Eric. Jadi dia balik, Rosli Salsih balik. Abang Dino dengar. Abang Dino marah si Rosli, apa risau macam ni? Kau tengoklah Malaysia punya style muzik macam ni, dia jadi lain, pelik-pelik. Bila macam tu Rosli komplain lah, studio tu macam ni apa semua. Lepas tu si Abang Dino call Eric. Dia cakap lah tak puas hati dengan si engineer, apa yang Rosli cakap tadi sampai kepada Eric. Eric naik angin lah. Dia cakap tak payah mau sampai US punya sound engineer mari. Datanglah Tony Attore. Dia bayar Tony Attore. Tony Attore ni dia bukan sound engineer, tapi dia kru pada kumpulan Mali Crew punya masa recording. Kumpulan Mali Crew, kumpulan Bon Jovi. Dia adalah tukang join wire lah kat mixer. Dia buat kerja rakaman. Dia cerita dia ada ambil gambar, tapi gambar tu dah hilang Razi ada ambil gambar. Razi kita dekat-dekat studio pun tak ada Hilang. Aku ada ambil gambar itu. Ada adalah sikit-sikit gambar dia yang kita kelaparan, ada yang kita duduk kat studio, dekat studio Boss Studio kan. Semua gambar tu dah hilang. Sayang itu kalau tak boleh jadi kenangan. Lepas tu apa dia punya? Lepas tu Tony Attore datang, dia Razi cakap lah, dia flatkan balik semua sound. Macam mana yang kita record asal. Lepas tu dia ajarlah Cina tu cara macam ni. Dia cakap barulah Cina tu terror, tahulah sikit-sikit. Lepas tu dia buat mixing balik. Itulah yang sound dia baru keluar, lagu Nabila, Sayonara. Barulah album pendirian tu nampak lah sound dia keluar. Kalau tak sebelum tu memang teruk sound dia. Itu tapi yang Dino tak suka tu macam mana cerita tu? Yang Dino tak suka tu reject lah. Mastering yang tu dibuang terus, dibuat mastering baru. Dia Tony Attore itu datang. Tony Attore itu mixing dengan hanya Rosli Salsih, Arwah Razi dengan sound engineer dua orang tu. Mana dalam masa yang sama Tony Attore ajar dua orang tu cara rock punya mixing, recording. Dia tak ubah lah tu.
Dia tak ubah, dia tak ubah, tapi teruk lah ni sound engineer diorang tu kena teruk. Razi cakap. Lepas tu masa recording tu kena betul-betul flat, kena betul raw, kena betul-betul orang kata padat lah sound tu. Sebab bila orang dropkan semua, dia flatkan semua, teruk. Ada yang leaking, ada yang macam teruk lah masa rakaman. Bermakna proses rakaman ni di masa record awal tu kena cantik. Kalau record awal tu cantik, bermaksud masa dia buat rakaman tu, sound engineer tu dah bubuh efek, okey. Masa merekod drum dia letak efek, letak itu. Maksudnya dia buang semua, dia flat balik. Baru nampak rekod sepatutnya. Sepatutnya dia ni rekod asal tu raw, kena raw gila lah, baru senang bila nak mixing nanti boleh tambah tu, tambah ni, tambah apa efek ke, tambah bass, tambah high, tambah mid ke apa kan. Jadi bila Mak Saleh tu tunjuk, Razi ada masa tu, memang teruk lah sound engineer tu kena. Dia ajar lagi sekali lah. Tapi lepas tu Razi balik, barulah release album tu, Pendirian, lagu Nabila, Sayonara. Kita nak release ni pun, kita pun ambil gambar, buat poster kan. Pengalaman ambil gambar dekat studio, first poster album Pendirian. Masa kita dapat sponsor lah. Sponsor lah. King Leather, jaket, seluar jeans. Kedai dia mana dekat Campbell kan? Dekat Campbell. Top tu kedai tu, King Leather kat Campbell. Ada juga sponsor Salon. K-Salon. Itu Salon. Apa kan? Itu album Pendirian tu kalau kau tengok, itulah kita orang punya saat orang kata saat kemuncak lah. Kemuncak lah, kegembiraan. Apa hasil kita orang. Lepas tu kita first kali keluar, kalau tak silap kita keluar dalam media tau. Majalah media hiburan. Bukan utusan Malaysia ke? Mama Jui kan? Utusan baru second rasanya. Utusan second media hiburan. Sebab kita pakai jaket hitam tu. Ya. Kita release je. Dekat mana kita interview tau? Ingat lagi tak? Dekat office juga. Setiawasa Setiawasa. Tepi Tasik. Ya, aku ingat. Itu gambar mula sekali. Kamu ingat lepas tu baru kita dengan utusan. Dengan utusan, dengan Mama Jui. Arwah Mama Jui punya lah suka arwah kan. Lagu dia dua lagu dia dapat buat lagu Kesan Cinta dengan lagu Wajah Demu di Mataku kan. Dia punya promo. Masa tu Mama Jui memang baik sangat kita orang. Masa tu kita nampak, dapat rasa lah yang artis dengan wartawan ni memerlukan satu silaturahim yang kuat. Maknanya akrab lah. Kalau zaman sekarang kita dengan internet bekerjasama atas usaha kita. Tapi dulu artis, wartawan, kameraman, ini dia jadi memerlukan semua sekali. Semua sekali dia rapat, dia silaturahim kat situ, jadi menimbulkan macam satu hasil yang baik lah. Mana kita artis, dia wartawan, kita tak boleh nak action lah. Dengan kameraman tak boleh nak action, kita kena bersahabat. Semua manual. Semua manual. Maksud semua manual. Pagi-pagi kadang kita call Mama kan, Mama apa khabar, cerita apa hari ni. Bukan kita nak bodek, tapi dah jadi macam tu. Jadi Mama Jim kadang call kita orang buat apa, aktiviti. Kita shoot masuk ke juga nama ni, sebab kita takkan lupa lah, ada dua kita punya PRO yang menaikkan kita. Kak Noni. Ni Kak Anita ni. Sekarang ni dia sibuk dengan Anita Bikers Oh ya. Dia sibuk, dia lah banyak juga. Masih aktif Kak Anita Dia buat event tu Anita Bikers motor. Lepas tu dia ni pun banyak yang menaikkan tau. Menaikkan lah, banyak artis banyak lah. Yalah, Kak Anita Dharma Sutra. Kak Anita ni dia memang zaman Malaysia macam-macam dia buat kita kan. Buat kita pergi ke sana ke sini. Tapi first kita punya PRO kalau tak silap tu Kak Noni kan. Kak Noni mula-mula. Kak Noni ni memang cekap, orang dia cekap. Bukan apa, kita kena bagi tahu sebab jasa dia bang. Jasa betul tu. Kak Noni siap ubah nama kita. Nama kau dia tak ubah. Kev, Ozi, Razi letak nama Red. Ajak nama Ajar. Kak Noni ingat lagi kan. Tak glamour nama Ajak ni, tak band nama Ajar. Nyanyi Razi Red Razi. Aku panggil Ajar. Ajar kan. Kak Noni baik. Kak Noni memang banyaklah jasa dia. Kak Noni. Sebab apa, bila time apa dibawa ke radio kan, dia akan tanya dulu, dah makan dah dia, mau ambil berat tu. Kak Noni kan. Pengalaman ni. Masa kita release tu, kita masih pergi dengan era Fazira lagi tak? Masih tak? Okey.
first gambar bukan first juga lah, tapi kita artis yang pertama yang bergambar dengan kita adalah Era Fazira. Artis pertama cari Era Fazira nanti. Cuba tanya cari Era Fazira. Tanya Era pula. Ingat lagi tak kita tanya Era. Artis maknanya kumpulan rock yang dia pernah first bergambar. Yelah, tanya Era. Dia siapa? Baru SPM tau. Baru SPM tau. Datang baju sekolah kan. Kita orang tengah praktis nak buat material ni, boleh datang. Abang nak nyanyi kan. Abang nak nyanyi kan. Rozi, balik sekolah, balik dengan baju sekolah apa semua. Tapi Era Fazira tu sebab dia punya mak dia kawan baik dengan Abang Dino, bos kita orang. Jadi Abang Dino pun dah pesan kat kita orang kan, tolong tengok ni apa. Jadi kita orang tak ada apalah, kita anggap macam adik lah. Kita anggap macam adik. Era Fazira. Tak tahulah dia ingat lagi kita ke tidak, tak tahulah. Rasanya dia ingat lagi kita ke? Tak ingat dah. Tak ingat dah so, sekali kita cari dia ke? Dia dah jadi top star. Dia dah jadi star. Dia dah terkenal dah. InsyaAllah lah aku, kalau tak ada apa-apa nanti ajak akan carilah aku. InsyaAllah lah. Sebab cerita tu ada relate dengan kita punya. Ada. Sebab bila photo session, Era Fazira mesti ada. Ada kan? Bila ada Era Fazira, dia kat Noni Drive, Era Fazira duduk depan, kita berempat berasak. Betul tak? Kereta Proton Saga. Banyak juga ajak kalau cerita kan, sebab bila bergambar banyak media dia panggil aku seorang tau. Banyak dulu kan demo dia. Wish. Okeylah, adalah ni. Perempuan puaslah dia bergambar. Tidaklah gitu. Tak adalah. Okey, Era Fazira first, lepas tu Ruhil pula Mani. Halida tu. Lepas tu yang paling dia ingat lagi tu. Kontroversi apa tau dengan Wan. Wan masa tu seksi kan? Seksi. Top gila Wan masa tu. Itulah dah ajak. Syok lah sekejap Wan dengan Kev. Tidak. Kata aku ada skandal. Okey, ini tadi saja kita balik kan, kita punya tu kan. Kata silap bergambar, shooting bergambar tak, itu kau ada tu. Tak silap, Ozi ada, semua guru-guru ada, tapi aku seorang je bergambar ni dekat Holiday Inn. Dekat Holiday Jalan Raja, dekat Jalan Ustaz Ismail apa? Yalah. Pergi sana tengok. Dia bawa mak. Sesi raya. Dia bawa mak. Lepas tu bila bergambar, Mama Jui cakap peluk lah kan. Peluk lah pinggang dia. Macam mana mak dia tengok begitu tak? Begitu tengok kan. Gini aku gigil begitu begini. Mak dia tengok, dia pegang. Lepas tu kata dia apa? Ingat lagi Wan. Dia cakap apa? Brother takkan ketar kot dia. Dia cakap mak lu ada lah. Itulah. Jadi benda tu jadi kontroversi sampai orang cakap gitu. Itulah benda tu. Yalah, itulah dia lama nak menaik lah. Aku ingat majalah URTV tak silap. Kan URTV. Mama Jui, mama lah kan, arwah mama lah. Mama Jui arwah ni pandai. Sebab kita baik dengan dia. Kita tak sombong. Kita jumpa dia apa, kita ingat dia. Kenangan lah tu. Jadi benda tu salah satu daripada benda tu promotion untuk Nisa kan. Kadang band-band lain pun naik jealous. Asyik muka korang tiap minggu Panca Indra je buka muka tengah je muka korang. Macam mana kita memang baik dengan dia. Dia orang yang baik. Kita memang dah jadi macam kawan kan. Tapi kita sungguh macam tu, kita punya konsep, kita berani tau. Bayangkanlah, ini selalu orang kalau pergi bergambar, mula dekat luar dia pakai biasa je kan, pakai baju biasa. Lepas tu ataupun pergi bila dah sampai tempat tu bersalin. Kita tak ada koyak-koyak tu semua kan, baju dengan key apa semua, kita pergi je naik gila selamba naik utusan tipu dengan rock gitu tu. Dulu artis-artis rock bila photo session dia akan pakai, bila dia orang pergi dia orang pakai biasa, dia pakai kemeja cantik, pakai kadang masuk dalam seluar jean. Bila photo session boleh bertukar baju, kabak, koyak kabak ke, nak tunjuk apa, ikat key apa kan. Tapi Melissa lain. Macam tu kita nak photo session, macam tu lah kita pergi. Lepas tu pergi kedai dah habis gambar pergi kedai. Pakai tu lah dia pakai dia. Gila betul lah masa tu. Kenangan lah 1990. 91 90 kita recording. Kita recording hampir setahun kat bos studio. Apa pun syukur alhamdulillah lah, Brother Eric bagi kita kepercayaan. Dino kan, Abang Dino punya pengurus Waria Music kan. Abang Dino tak tahu mana pergi sekarang, banyak jasa dia. Kak Noni kita punya PRO, Kak Anita pun PRO kedua. Lepas tu ada siapa lagi ya? Dia 3 orang lah. Abang Dino,
Kak Noni, Anita yang banyak bertungkus lumus lah gitu. Lepas tu ada lagi seorang kalau tak silap Aku tak ingat lah yang bekerja sebagai apa? Receptionist. Itu. Iyalah, aku tak ingat lah. Amoy seorang. Tak tahu nama apa. Ya. Dia kahwin dengan penyanyi Fabian tu. Ini Fabian Nasha. Tanah. Bukan Bukan ni. Metalian. Oh ya. Apa nama dia? Tak tahu nama dia, apa lupa dah. Siumoy. Oh, tak ingat lah. Oh, dia kahwin dengan Tanah Metalian. Itu Tanah masa tu bukan dia kerja di Channel 11 Tak tahu. Yalah, tak tahu dia kahwin ke tidak, tapi dia berkawan lah. Itu memang girlfriend Tanah. Oh, Tanah punya girlfriend. Mungkin Tanah kalau lu tengok ni kan? Dia tahulah kan. Tahulah. Kisah dia. Tapi dia tak lama. Dia dah hujung-hujung maksudnya dia jadi kerja untuk reception kan. Okey, dia kalau tak silap dia ni baik dengan kita kan. Okey, tapi yalah kita cerita, tapi dia cerita sendiri. Kita punya album masa tu 100 bukan 14,000 tau. Ya ke? Bukan 14,000 unit tau, 140,000 unit tau. 140,000 unit nampak. Dia kata dia ada tahu lah. Tapi yalah, itulah, tapi benda dah lepas kan. Lagi satu masa tu yang kita orang sedih, kita orang recording hanya declare sebagai jualan kaset. Kita tak tahu yang lagu ni boleh mendatangkan hasil sampai bila-bila, sampai kiamat selagi dunia wujud. Kita tak tahu. Apa yang kita send masa tu, jualan kaset, sekeping kita dapat royalty berapa kan. Itulah dia. Kita tak tahu yang lagu ni akan dapatkan hasil apabila dimainkan kat radio. Kita tentang publishing, kita masa tu memang kita tak tahu. Masa tu, dan kita tak terfikir. Masa tu tak ada lagi MBCP. Tak ada. Dan masa tu MBCP pun tak wujud. MBCP tak ada, publishing tak ada, tak wujud. Apa semua dari album pertama tu lah, lepas kita release tu, apa yang kita tahu, jualan kaset itu memang meletup, lagu itu memang meletup, show itu memang meletup. 140,000 unit. 140,000 unit jualan. Tapi kita hanya makan royalty pada jualan kaset, tapi kita nampaklah duit tu kan. Tapi cuma lagu-lagu tu yang dimainkan kat radio sampai ke hari ni tu memang kita tak tahu yang lagu tu akan mendatangkan hasil sampai sekarang, sampai bila-bila. Jadi kat sini tiba-tiba lagu itu ni di bawah publishing satu company macam NSR apa. Jadi kat situ kita macam rasa keliru lah, macam mana dia boleh declare yang lagu tu publishing dia orang. Biasa kalau publishing ni kita sebagai pencipta lagu kita akan lantik kita akan sign up. Kita akan sign up. Contoh sekarang ni lagu kita bila publishing NSR kan. Sepatutnya kita ada satu agreement NSR. Kan? Lagu fast kita semualah. Kan? Satu album pendirian lagu Rosli Selasih hanya 3 lagu. Satu lagu Saidi Amri. 6 lagu Melissa. Begitu album kedua, album ketiga, semua lagu atas nama Melissa. Jadi lagu ni kita tak ada pun saya publishing dengan siapa-siapa, tapi satu company dah mengatakan publishing dia orang. Tak apa. InsyaAllah satu hari nanti yelah, mungkin kita akan bawa benda ni ke tengah. Jadi rakan-rakan seperjuangan kita kan, kalau nampak benda ni, marilah kita bersatu. Kita fight balik apa yang hak kita. Boleh katakan dia macam ni je. Tak kira lah kumpulan apa ke, Black Rose ke apa ke kan, sama je. Dulu zaman-zaman kita Black Rose, Putra, Dhamma Sutra, Olan, semua meditasi, sampai masa sampai sekarang mana last apa master tu dijual. Dijual macam tu. Sampai sekarang dia orang memakan hasil tu, baik di YouTube, di Small, di Facebook, di TikTok, di apa saja media sosial, di mana-mana radio station, dan kita tak dapat apa-apa. Dia orang yang copyright dia orang pegang, mana hasil-hasil semua dia orang yang ambil setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap saat. Itulah kisah dia. Jadi kalau boleh rakan-rakan boleh bersatu dengan kita orang, kita boleh buat satu macam mana kita boleh fight lah. Kan. Okey Jack, sementara ni okey. Sekarang ni kita di mana ni? Sekarang kita kat studio One, studio Indra Bangsawan. Diam-diam pergi jumpa ni, datang tempat One ni, tengok ajak ada buat single. Diam-diam hari tu aku dua lagu. Tak, itu aku nak ajak kau buat, tapi kau jauh kat Rauk, lagi pun PKP kan. Aku datang sini seorang-seorang. Satu lagu tu, yelah aku main gitar tak pandai. Sebenarnya One yang main gitar. Tak apalah, mana One nak besok kan. Lagi satu lagu Zaini Garuda. Dia ada main dia ada kat KL. Masa aku lepas ke KL, panggil dia lah. Mungkin insyaAllah lah panggil dia kan.
Kita berkolaborasi untuk single Melissa. Betul nak buat single Melissa? Itu nantilah. Nantilah kita fikir dia lah. Itu kena duduk betul. Yelah, itu kena sit betul lah, sebab lagi pun Eddie ni bukan confirm lagi kan. Eddie gini. Eddie dia dalam perhatian. Dia dalam perhatian. Kan ramai nak nyanyi dengan Melissa ni kan. Ramai yang offer. Ramai yang ulu tengkuk nak nyanyi dengan Melissa. Ada tak banyak juga, tapi satu Malaysia jugalah. Ada yang hantar ni berminat untuk ni. Sebenarnya kita boleh select. Kalau kita nak cari, kita boleh select. Kita boleh pergi setiap negeri, setiap daerah, kita boleh pilih yang mana yang terbaik. Kalau kita nak lakukan seperti yang itulah. Tapi setakat ni kita buatlah mana yang ada di depan mata. Tapi yang sebenarnya memang aku ada plan juga, sebab untuk konsert akan datang. Oh ya. Yang konsert tour ni kan. Tour di mana tu? Okey, dia kita starting dekat Sempurna. Oh, menarik tu. Adalah satu celebration untuk satu ni lah, satu event. Dia tak payah beritahu lah apa kan. Tahu kita ada show je. Dia 3 grup ni. 3 grup, ya grup besar juga lah, semua grup legend. Melissa, Meditasi dan Jampi. One punya band. So gini, benda ni sebab sebelum ni kita tak dapat lagi yang si Eddie Granger ni. So memang target aku plan pun akan buat tour juga. Maknanya aku akan announce untuk buat satu audition untuk kumpulan Melissa ni punya vokalis lah, mencari penyanyi lah. Melissa Meditasi tu dah sinonim lah tu. Yalah, memang cara Jampi pun apa ni. Jampi lagi. Memang kita yang rapat gila. Dia punya line up pun semua otai-otai lah. Otai-otai. Lipan Bara, Onel pun Chris Lipan Bara. Lepas tu basis But EYE. EYE But GT, But Handy Black. Asyad tu. Asyad gila lah. Lepas tu drama pula Lima Mancola. Otai juga. Lepas tu keyboardist Boy Razak kan. Gitaris apa dia? Gitaris Lantaro. Oh, newcomer tapi Meditasi tak adalah, dia cuma anggota baru dia. Dia tambah lagi sebab Ben dah tukar juga, ambil bass sambil menyanyi. Lepas tu Ucuk Sutra Meditasi tu. Ben dah jadi macam bassist vokal lah. Yes. Asyad. Tahniah pun. Kerja berat tu pun. Sanggup 5 li lah. Okey lah. Lepas tu Melissa ni kita masih lagi dengan Ozzy. Kan, anggota asal lah. Dah bincang Ozzy dah? Dah semua dah contact dia apa. Dia kata kita on je, nanti bagi tahu je. Cantik. Kalau tak silap dia pun setahun lagi je. Betul? Kata dia. Lepas pencen macam mana dia nak datang sini ke atau masih nak di sana? Dia akan fokus lah untuk ni, untuk kita minggu. Cantik. Tapi dia kena ke sini jugalah. Ke sini lah. Dia macam sekarang ni aku pun tengah mencari rumah juga ni. Yalah, kita ni pun dah 5 series. Kadang kita fikir tak ada apa yang nak dikejar, tapi kadang benda tu bila rezeki depan mata kita buat lah. Tapi kan? Dia punya plan dia lepas mana Sempurna opening Sempurna Sabah kan, kita akan tour tau, 1 bulan 1 negeri tau, di Semenanjung. Lepas tu balik ke Sabah dengan Sarawak. Menarik tu. InsyaAllah. Kalau tak dapat hari, tunggu SOP je ni. Yalah. Sekarang ni the problem is SOP tak menentu kan. Semoga usaha ni boleh menaikkan dan InsyaAllah, martabat industri muzik rock tanah air kan. Betul lah. Itulah sekarang ni pun kebanyakannya kumpulan rock kita ni masih lagi kan. Masih ada guys, tapi dia orang ni macam aktif tak aktif. Tak, sebab tak ada dia tak ada platform tu yang yalah, dia tak ada platform yang sebenar untuk dia orang bergerak kan. Kalau lagu-lagu masih lagi, lagu-lagu masih bergenerasi baru pun masih lagi layan lagu-lagu zaman kita dulu kan. Dia lebih suka dengan lagu-lagu lama kan. Tadi selepas sebenarnya bersembang dengan One kan. One ni adalah salah, bukan setakat menyanyi ya. Jadi kita minta pendapat dia pun adalah salah daripada producer juga. Dia pun producer, arranger kan, music arranger. Jadi dia pun suggest kepada kumpulan kita lah kan. Mengapa tak rekod lagu kan? Betul lah. Betul juga. So ginilah, insyaAllah kalau tak ada para, tunggu kita ni mungkin kita akan buat lagu fast dengan lagu slow kita. Tunggu Ozzy ada ke lapangan Yes. Kita akan suruh Ozzy turun, nanti kita akan turun KL. Okey, kita buat macam konsep album pertama. Pertama kita orang jamming.
lagu cabaran, bahasa bencana kan, kita lagu cabaran, kita first kali kita dapat kan. Kedua bencana pendirian, kita buat konsep macam tu. Kita dengan zero, dengan lapangkan kepala, lapangkan dada, masuk studio, terus kita buat lagu. Ajak punya skill, punya idea. Okey, Ozzy keluar, Ozzy punya skill. Maknanya bagus juga. Berapa lagu nak buat? Kita buat lah, apa, tak kira lah. Berapa yang ada kan? Lagu fast semua kita balon lah kan. Maknanya macam ni, kita tak payah, kita tak nak ikut macam apa YouTube yang sekarang ni trendy sekarang. Single kan. Tak mau. Kita otai lama kan. Buat maknanya 10 lagu, maknanya 4 lagu slow, 1 lagu dah, insya-Allah kan. Abang pasti cakap nanti besok kita jumpa dia. Mungkin dia akan buat 2 lagu. Lepas tu nanti kita cari apa, Abang Syarif. Yes. Sebab pernah jumpa dia. Dia ada channel sekarang ya? Ya. Okey, nanti kita jejak Sari Amri. Kita minta 1 lagu dia. Yes. Ataupun 2 lagu, tak kira. Sari Amri, betul. Sari Amri, Rusi Selasih. Kan? Seorang lagi, 1 lagu lagi kita tak tahu. Tapi producer macam mana ke producer? Kita lah. Kita buat producer je. Kita dah aku pun music arranger juga. Kau pun ada juga. Okey lah, pengalaman kan. Kita ada pengalaman. Oni ada juga. Oni ada, insya-Allah. Kita akan lakukan yang terbaik atas pengalaman. Bukan kita nak ketepikan. Gini, kita dah setakat ni kita dah matang. Kita dah matang. Kita akan cuba. Cuba yang terbaik kita buat sendirilah. Okeylah, jadi itulah setakat ini perjumpaan saya dengan Kev. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sebab Kev dapat join saya dalam siri Berjana Rockers yang ke-50 ni. Ke-50 lagi. Sembang-sembang itu pun siri ke-50 ni pun baru kisah je tentang kita 5 siri ya. Yang macam tu je. So anyway, thank you lah Jak. Kerana ni apa? Menjemput Iyalah. Senang pun nak masuk TV dia tu. Saya pun tak sangka lah ketentuan Allah kan boleh jumpa Kev. Selama ni pun saya pun tak tahu Kev pun dah dengan haluan dia. Saya dengan haluan saya, Ozzy dengan haluan dia. Saya pun dengan channel saya. Kev pun dengan dia punya muzik, dengan dia koleksi gitar. Gitar ada 5 biji. 5 biji kau biji? Tak ada lah 6. 6 biji kau. Diam tak diam dah gitar 6 biji. Kerana dia ada satu gitar Keller. Gitar kira tu. Gitar Loudness tu. Tak apa, nanti kita buat satu konten. Dengar kau nak buat channel kan? Nanti aja. Nantilah. Dia buat channel pasal gitar tau. Aduh. Kita pergi Kev Melissa channel. Kev Melissa apa? Channel YouTube channel je. Tak, aku nampak channel kau. Ya. Kev Melissa YouTube channel. Kev Melissa YouTube channel. Cari nanti. Tengok apa konten-konten dia. Buat channel buat channel Tapi ajak punya ni bagus lah. Dia punya tak terang cakap je kau punya ni. Aku tengok satu, cuma kalau kau apa, aku punya suggestion kau buat betul-betul besok, kau cari satu tempat kan, tempat kau buat kau punya office betul, maknanya studio kau betul. InsyaAllah sebab dia tengok dah okey lah dia punya ni, dia punya info untuk dia punya konten dia. Tapi aku suka juga kalau kau buat channel. Kau tak minat buat channel ke? Tak tahu lagi, nanti aku fikir lah. Banyak benda je. Betul juga. Tengok keadaan lah. Kita kalau Kev nak buat, saya memang support 100%. Saya support 100% kalau Kev nak buat. Sebab saya pun tak sangka. Saya sekarang ni memang saya buat channel je. Tapi bila Kev datang dengan cara yang macam ni, nak buat Melissa, saya memang bagi komitmen yang 100%. Friendship kan, saya akan bagi komitmen 100%. Ini dia berjasa dia. Buat minyak pun. Kev pun banyak berjasa pada saya. Bawa nasi ajak aku tak makan, ajak lapar je. Bawa nasi. Bawa nasi. Semua mak dia bawa nasi tu. Masa tu saya memang tak ingat nak form band dengan Kev. Sebab saya ada satu member kamcing gila dengan Zaini Garuda, Steeler masa tu. Tapi itulah, tengok saya tolong dia, saya bantu dia nak belanjakan band. Tiba saya join dengan dia pula. Boleh juga buat balik, buat atas satu projek. Tanya Zani lah, tengok kalau dia nak. Fairyland lah tu. Azrin Azrin. Zaini Azrin. Bukan siapa? Noah. Apa ni Noah balik? Noah dia sempat rilis dengan Kumpulan Rio. Dia dekat kampung sekarang. Noah sekampung balik. Sebab gini, sebab dia orang ni dahsyat ni. Zaini, ajak Melissa, Azrin meditasi, Noah Rio, Kumpulan Rio. Dahsyat tu. InsyaAllah lah. Buatlah balik. Ada satu single kita buat masa tu, satu lagu tak sempat nak record. Permata yang ku simpan. Dah ada Roger Azrin itu cakap nak buat lagu tu, tapi Azrin pun dia tak sihat. Tapi kau kalau nak tengok band tu, kau kena buat macam kita buat.
kita jamming tengok buat lagu sama-sama, kau keluar kau punya idea, kau keluar punya idea kan. InsyaAllah lah kalau Zaini lirik memang ajak top. InsyaAllah. Lirik apa, writer songwriter Lisa sama dia balun kocak je tulis. InsyaAllah lah kalau Zaini bagi komitmen Zaini Garuda kan. Zaini Garuda pun sekarang ni tengok dia selalu lepak dekat studio Eddie di KFC. Eddie di KFC dia ada studio di apa, Menara MPJ. Nanti ada masa kita ziarah-ziarah lah dia. InsyaAllah. Kadang-kadang lepak kedai Gigi gitar workshop kan. Berapa lama ni? Oi, berapa lama ni? Okay lah. Kalau sembang saya esok pagi pun tak habis. Okey. Jadi itulah dia. Terima kasih kerana sudi menonton, dan like dan subscribe pada kawan-kawan, share pada kawan-kawan yang belum tahu lagi tentang channel ni, dan kita support Melissa support channel ajak. Support Brother Kev, support Brother Melissa. Ajak Melissa TV. Ajak Melissa TV. Lepas tu support ni One. Kalau siapa nak buat lagu boleh datang tempat One. Kalau nak buat lagu dengan One ni boleh support One, boleh hubungi One ataupun DM saya. Harga cantik. Harga boleh diskon. Nanti tunggu single saya siap, akan nampak produk One punya produk macam mana. Okey. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye. Bye.